السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, dapat kita sama-sama pada pagi ini meneruskan lagi pengajian kitab kita Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam, karangan seorang ulama yang alim, iaitu Syekh Ibnul Imad Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pagi ini kita meneruskan lagi masalah yang ke-15. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Mengulangi sembahyang di dalam waktunya adakah disebut qada ataupun ada? Adakah ia disebut sebagai tunai ataupun ia dikirakan qada? Contohnya seorang yang sudah takbiratul ihram, kemudian beliau membatalkan sembahyangnya, kemudian ditakbir balik. Takbir kali kedua ini, adakah ia dikira qada ataupun tidak? Sebab tak ada masalah pun. Dia takbiratul ihram, dia rasa macam tak sempurna, sebab dalam takbiratul ihram tadi tidak ada berniat menghadap kiblat. Sedangkan rukun dalam takbiratul ihram sembahyang fardu ini qasad, iaitu aku sembahyang ta'arud, menentukan fardu ataupun sunat, ta'arud fardi nama dia. Dan yang ketiga iaitu ta'yin, menentukan waktu, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ataupun subuh. Adapun menjadi makmum disyaratkan pada sembahyang Jumaat ataupun sembahyang nazar ataupun sembahyang yang diulangkan. Adapun berniat tunai, menghadap kiblat, semua itu adalah sunat. Dia takbiratul ihram dah dah sempurna, tapi beliau batalkan. Bila beliau batalkan, kemudian dia takbir balik kali kedua. Adakah takbir kali kedua ini dikirakan tunai ataupun qada? Sebagai ulama kita di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i mengatakan ianya adalah qada, kerana fardu yang asal telah ditunaikan. Kenapa dibatalkan tanpa ada sebab? Perbuatan membatalkan dengan sengaja, maka hukumnya haram. Sehingga ada di kalangan ulama kita Syafi'i menghukumkan ianya fasik. Tapi fasik ini terlampau berlebih-lebihan, sehingga ianya menyebabkan kalau orang batal ni fasik, bila fasik dia membabitkan benda yang lain, membabitkan kedudukan menjadi saksi, maka saksi bagaimana kedudukan menjadi wali, dan juga dalam perkara-perkara yang lain dalam masalah fasik, bagaimana dia nak menjadi imam kalau dihukumkan ia fasik. Kerana menghukumkan fasik ini terlampau ianya berlebihan dalam menghukumkan hukumnya fasik. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dan guru beliau yang terkenal iaitu Al-Imam Abdul Malik Al-Juwaini, Imamul Haramain, tidak bersetuju pandangan tadi. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Imamul Haramain berhujjahkan dari sudut istilah syarak. Apa maksud tunai? Maksud tunai ialah melakukan ibadat yang telah ditentukan di dalam waktunya. Fi'lul ibadati fil waqtil muhaddad, iaitu menunaikan ibadat fi waqtiha al-muhaddad, iaitu melakukan ibadat di dalam waktu yang telah ditentukan. Contohnya waktu subuh daripada terbit fajar sehingga
waktu terbitnya matahari, maka dalam tempoh ini nama dia tunai. Selagi mana ia berada di dalam waktu, maka nama dia tunai, walaupun berkali-kali takbiratul ihram. Melakukan ibadat di luar waktu, maka nama dia ialah qada. Fi'lul ibadati ba'da waqtiha al-muhaddad. Melakukan ibadat di luar waktu yang telah ditentukan. Kita sembahyang fardu isyak sekarang ni, hukumnya ialah qada. Sama ada dia berniat tunai ke ataupun niat qada, dia tetap qada. Contohnya dia berniat saja, iaitu aku sembahyang fardu isyak, waktu subuh, dia niat qada ke tak niat qada, dia tetap qada, sebab dia melakukan ibadat bukan iaitu di luar waktu. Manakala dinamakan ta'jil, melakukan ibadat segera, iaitu sebelum tiba masanya. Fi'lul ibadati qabla hululi waqtiha al-muhaddad. Melakukan ibadat sebelum tiba waktu yang telah ditentukan, nama dia segera. Contoh, kita membayar zakat fitrah. Sepatut kita bayar zakat fitrah, iaitu berkesempatan mendapat hari raya, mendapat bulan Ramadan dan juga mendapat hari raya. Terutama tenggelam saja matahari, kita dapat dah hari raya, maka ketika itu wajib kita membayar zakat fitrah. Ataupun di pagi raya sunat, iaitu wajib kita membayar zakat fitrah, tapi kita bayar awal Ramadan. Raya belum tentu umur kita panjang atau tak panjang, tapi kita membayar terlebih awal. Ini nama dia ta'jil. Ini istilah di dalam ilmu usul fiqh. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berhujjah berdasarkan ta'rif yang dipersetujui di kalangan para ahli ulama. Melakukan ibadat di dalam waktu, maka dinamakan tunai, walaupun berkali-kali ia membatalkan sembahyang kemudian takbiratul ihram, tetapi perbuatan itu boleh membawa kepada dosa tanpa ada sebab musabab. Sama balik kita. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan pendapat ini iaitu ialah pilihan Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini rahimahullah ta'ala, meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Hujjatul Islam, meninggal dunia pada tahun 505 Hijriah. Pada masalah orang yang membatalkan sembahyang dengan sengaja, dia batalkan sembahyang, rasa kerana tak rupa sempurna, dia batalkan, sedangkan dia sudah masuk fardu. Dan pilihan Imam Ghazali pada masalah orang yang sempit, ini masalah lain. Masalah yang pertama tadi, Imam Ghazali kata tak nama qada, tapi imam yang lain berkata qada. Di antaranya Al-Imamul Qamuli ataupun Qumuli rahimahullah ta'ala mengatakan qada, tetapi Al-Imam Ghazali berkata bahawa tidak qada. Adalah terlebih baik al-khuruju minal khilafi mustahabbun, keluar daripada perbahasan ulama di sudut boleh haram ke tak haram, adalah disunatkan. Kita mengambil pendekatan jangan dibatalkan sembahyang tanpa ada musabab, kecuali satu masalah, iaitu dinamakan wajib mudayyak, wajib sempit. Contohnya, kita nak melakukan pembedahan yang besar. Pembedahan yang besar ni pun 50-50. Doktor pun kata 50-50 lah. Doa banyak-banyak pakcik, kalau berjaya, kalau tak berjaya innalillah, begitu. Pakcik kata tak apalah. Bila ada abuse ni, waktu nak abuse ni, suruh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap tak sedar dah. Sedangkan waktu itu sudah masuk waktu zuhur. Pembedahan ni pembedahan besar. Berjaya, tak berjaya innalillah. Hukum adatnya begitu. Maka waktu bagi pakcik ni menjadi waktu sempit nama dia. Dia tak boleh tunggu waktu dia sedar, sebab sedar ni belum tentu. Jadi waktu ini nama waktu sempit. Dia wajib sembahyang, sebab dia belum tentu boleh hidup yang seterusnya.
Walaupun di bawah ilmu Allah, tapi hukum adatnya 50-50. Asalnya waktu ini luas, nama wajib muwassa', tetapi menjadi sempit bagi dia. Menjadi sempit bagi dia, maka menjadikan dia nama dia wajib mudayyaq. Wajib mudayyaq. Maka wajib mudayyaq ini, itulah waktu dia. Itulah waktu dia. Karena oleh sebab itu dia perlu, yang wajib ke atasnya menunaikan semayang pada waktu itu. Pada waktu itu. Karena ia sudah masuk waktu bagi dia. Dia kena semayang lah, ikut orang sakit. Tetapi dia takdirkan oleh Allah berjaya pembedahan tersebut. Dia pun sedar. Dia sedar masih ada waktu lagi. Dia sedar masih ada waktu. Andainya tadi dia belum semayang, sedar nanti baru dia semayang. Sedar, dia pun ingat, boleh sebut nama seseorang, orang pakat lain semua pun bersyukur kerana dia dah sedar. Dia pun teringat, aku belum semayang lagi. Pukul orang apa ni? Orang kata pukul 4 suku. 4 suku. Ada masa lagi untuk semayang fardu zuhur. Dia semayang waktu itu, jadi qada. Kerana pada hukum asal ialah waktu dia sempit. Hukum asal iaitu waktunya adalah sempit. Bila dia semayang nanti ditakdirkan oleh Allah umurnya panjang, nama dia qada. Nama dia qada. Begitu juga seseorang dia tertidur, katakan. Hukum semayang fardu zuhur ini ataupun hukum semayang fardu asar ni ialah fardu bagi wajib bagi dia. Dia tidur dekat-dekat nak waktu asar, dia tidur. Dia tidur, bangun dekat waktu maghrib. Baki waktu asar dan maghrib ni hukum jadi wajib mudayyaq nama dia. Dia tak boleh main-main begitu. Maka dia tidak boleh, contohnya nak tengok handset dulu, kemudian dia pun masuk bilik air lambat-lambat. Nanti bila dia semayang, dia takbiratul ihram ataupun nak takbiratul ihram masuk waktu maghrib, hukumnya haram bagi dia. Sebab waktu tu waktu sempit, dia perlu segerakan. Ataupun dia kerana dia melengah-lengahkan, dia dapat 2 rakaat di dalam waktu, 2 rakaat lagi di luar waktu dengan sengaja. Hukumnya 2 waktu itu dikirakan seperti qada. Sebab dia dengan sengaja. Ini nama wajib sempit nama dia. Al-wajibul mudayyaq. Ada wajibul muwassa'u, al-wajibul mudayyaqu, al-wajibul fardi, wal wajibul kifai. 4 pembahasan di dalam ilmu usul fiqh. Ada wajib kifayah, ada wajib fardu ain, al-wajibul aini, ada wajib nama dia wajib mudayyaq, dan wajib muwassa'. Ini wajib muwassa' nama, wajib mudayyaq nama. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Begitu juga seorang perempuan. Orang perempuan dia belum lagi bersalin. Hanya dia sakit-sakit nak bersalin. Katakan sudah masuk waktu zuhur, boleh dia semayang. Semayang tetap semayang walaupun dia sakit. Jadi dijangkakan akan bersalin ialah pada pukul 3 petang. Jadi waktu dia mendapat waktu zuhur ini adalah dikirakan wajib ke atas dia. Wajib ini memang diperluaskan sampailah masuk waktu asar, tapi dia akan dijangka bersalin ialah pada pukul 3. Dia kena semayang lah. Apa cara pun semayang lah. Keadaan macam orang sakit, semayang. Kalau dia tak semayang, dia meninggal dunia waktu bersalin, dikira meninggalkan semayang, sebab dia berada di dalam keadaan wajib tadi. Dan dia menjadikan sempit waktunya. Kalau sekiranya ia contohnya berbelit tali pusat anak di dalam perut, dia kena buat pembedahan. Wajib dia ni menjadi wajib mudayyaq bagi dia. Wajib mudayyaq, dia kena semayang. Kalaulah contohnya alhamdulillah panjang lagi waktu, dia ada sempat pula lepas itu, ataupun bila dia bersalin ni, besok bila dia sudah sembuh, wajib dia mengqadakkan semayang tersebut.
Hukumnya wajib, bukan sunat lagi, wajib, kerana ia berada di dalam waktu yang diwajibkan ke atas dia. Sama balik kita kata, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali. Dan pilihan Imam Ghazali, Imam Ghazali ini bukan ulama tasawuf saja, dia ulama fiqh yang terkenal. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ni adalah ulama fiqh yang terkenal. Di antara kitab bila Al-Wasid, Al-Wajiz, Al-Basid. Kitab-kitab Imam Ghazali ni lah disyarahkan oleh ulama berpuluh-puluh jilid. Asalnya Imam Ghazali ulama fiqh yang alim. Sebab beliau berguru dengan Al-Imamul Haramain, Imamul Haramain, seorang ulama fiqh yang alim di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i, anak murid kepada Imam Buaiti, Imam Buaiti anak murid kepada Imam Syafi'i. Mana di sudut susur jalur pengajiannya begitu hampir dengan Imam Syafi'i. Al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali, Imamul Haramain, Abdul Majid Juwaini mengaji dengan anak murid Imam Syafi'i. Al-Imamul Buaiti, Imam Buaiti dengan Imam Syafi'i. Setakat kita ni nak pertikai Imam Ghazali, balik sajalah. Kalau setakat orang zaman sekarang nak pertikai Imam Ghazali, kamu pun beringus lagi. Tak layak. Tak layak. Tak layak kita nak mempertikaikan, kerana keilmuan kita terlampau sedikit. Kita jarak kita dengan Imam Syafi'i pun jauh. Kita ulama-ulama Syafi'i sendiri pun kita tak habis baca. Nak pertikaikan Imam Syafi'i, siapa kita begitu? Imam Ghazali ini juga alim dalam ilmu akidah, sebab tuan gurunya seorang ulama yang alim, Imamul Haramain, ulama tauhid yang alim. Hanya sejak akhir baru cenderung kepada ilmu tasawuf, tapi masyhur dengan tasawufnya, dengan kitab Ihya Ulumuddin, kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, Al-Munqis minad Dalal, di antara juga Mukasyafatul Qulub. Ini karangan-karangan Imam Ghazali di sudut ilmu tasawuf. Dan pilihan Imam Ghazali pada masalah orang yang sempit, picit waktunya, atasnya waktu semayang, ini nama wajib mudayyak ni, daripada bahawa kuat sangkanya ia tidak akan hidup sampai akhir waktunya. Ni. Dia bila berat sangkanya tak boleh hidup, wajib yang luas jadi sempit. Kemudian didapati ia hidup. Tengok-tengok panjang umur dia. Hidup lah tu. Hidup. Tidak tepat sangkaannya itu. Ini penterjemah kita lah. Dia ubah bracket tu, dia terjemah. Dan semayang itu dapat ia kerjakan dalam waktunya, tapi dia tetap dapat semayang dalam waktu. Pada peringkat awal dia dalam keadaan memang tak dapat, tapi umur panjang dapat semayang. Semayang waktu yang dia dapat itu nama qada, sebab dikira pada permulaan. Sebagaimana yang telah saya bahaskan pada pengajian yang lepas. Contohnya kita nak bermusafir, sekarang ni sudah masuk waktu zuhur dan kita boleh semayang fardu zuhur, tapi kita tak mau semayang fardu zuhur, kita nak semayang di RNR Seremban. Sempat lagi. Hukumnya kalau dia semayang kat sana, dia tidak boleh jamak dan kasar. Tak boleh jamak dan kasar, kerana dikira waktu masuk. Waktu masuk waktu ini dikira waktu masuk waktu. Bila masuk waktu, ketika itu dia musafir ke, dia bermukim ataupun bermustautin. Bila masuk waktu, dia belum keluar daripada kawasan dia, maka nama dia bermukim. Nama dia bermukim. Apabila kedudukan dia bermukim, walaupun dia teruskan perjalanan sampai RNR Seremban, baru dia nak semayang jamak qasar, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Dikira pada waktu masuk. Kalau dia ketika itu belum musafir, maka kira dia bukan orang musafir. Ini kena ingat gitu. Ini kena ingat. Daripada permasalahan inilah disebut oleh ulama, nama dia wajib mudayyak nama dia. Maka dibahaskan oleh ulama dalam bab ini. Diberi contoh. Jangan sekali-kali buat begitu. Kita kata tak apalah. Nanti RNR kita semayang boleh kita jamak terus. Jamak kasar. Kalau kita semayang sini kena semayang sempurna.
dia berpikiran begitu, sebenarnya tak betul. Begitu juga kaum perempuan, dia tahu hari ini datang haid sebab dia dah ada tanda-tanda datang haid, sakit pinggang, dia punya mood dia pun lain macam. Tanda-tanda datang period tu memang ada hari ini dah, dia bermula daripada semalam hari ini. Waktu zuhur sudah masuk, waktu zuhur sudah masuk, sebab tu dia boleh semayang. Dia lewat-lewatkan, pergi sembang-sembang, kemudian tengok barang Shopee lah apa semua macam-macam. Pukul 3.30 baru dia nak semayang. Dia masuk bilik air nak semayang, tengok-tengok datang haid. Datang haid. Dia tahu memang ini boleh memang datang. Hukum dia apa? Wajib dia qada sembahyang zuhur. Bila besok sudah bersih, wajib, kerana waktu masuk waktu itu wajib bagi dia. Tetapi dia menangguh-nangguhkan, maka wajib mudayyak, disempitkan baginya, kena sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, hukumnya haram dan berdosa, dan sembahyang itu wajib dia qadakan. Wajib dia qadakan. Berapa ramai perempuan tak qada? Wallahu alam. Kalau dia tak qada, berdosa. Hanya mazhab kita Al-Imam Syafi'i mengambil jalan kias. Kalaulah ia berhenti pada waktu asar, sunat diqadakan sembahyang zuhur dengan asar. Sunat je, sunat qada sembahyang zuhur dengan asar. Sebab apa rum? Sebab ditakuti berhenti haid waktu zuhur tapi dia tak perasan. Dia tak, sebenarnya dia berhenti waktu zuhur tapi dia tak perasan. Nak tengok-tengok waktu asar, dah berhenti darah haid. Jadi wajib dia sembahyang fardu asar. Mandi-mandi dia sembahyang fardu asar. Zuhur sunat diqadakan. Atas jalan ihtiyat, atas jalan berhati-hati. Atas jalan berhati-hati. Makcik-makcik kalau dulu-dulu tak qada, ahlan wa sahlan, qada sebelum datangnya ajal. Qada, terutama kalau datang waktu sudah masuk tapi tak semayang. Waktu dah masuk, orang dah semayang Jumaat, umpan ni pergi sibuk, pergi membeli belah di JJ, Jaya Jasco, di Ion lah. So balik pukul 2.30 dia balik nak semayang pukul 3, tengok-tengok datang haid. Dia kata ABC, Allah bagi aku cuti, Allah bagi aku cuti, kena qada. Bila besok kena qada sembahyang zuhur itu. Ini kena ingat itu. Ini bahas wajib muwassa, wajib mudayyak ni begitu luas dalam ilmu usul fiqh, sehingga dia membabitkan sembahyang jamak bagi keadaan perempuan. Begitu juga seorang lelaki, seorang laki-laki, dia ni jenis tak sembahyang lah, ataupun sembahyang bila dia bangun tidur, bangun waktu asar, tengok-tengok dekat kain dia penuh air mani, sebab dia bermimpi seperti orang berkahwin, mana dia dah cukup umur. Itu pertama kali bagi dia cukup umur. Ada lagi waktu dia boleh semayang, wajib semayang, dia pun kena mandi segera, dia kena semayang, sebab wajib ke atas dia ada waktu sikit lagi waktunya, maka wajib sempit bagi dia, kena disegerakan. Dia mandi kena segera. Kalau dia tak segera, wajib diqada sembahyang tersebut. Kalau tak qada, berdosa, kerana dia sudah dikira sudah baligh. Sudah balik. Ini pacik-pacik dulu ingat ke tak ingat? Wallahu alam. Qada ke tak qada, Jeffrey? Wallahu alam. Ada ke tak ada kan? Ini banyak perkara yang berkaitan tentang wajib muwassa' dan wajib mudayyak. Sama balik kita. Kemudian didapati ia hidup tadi, dia kena semayang kali kedua. Waktu yang dihidup ni, nama dia dihukum seperti qada. Maka semayang itu dapat ia dikerjakan dalam waktunya, maka kedudukan semayang ni, maka semayang itu adalah qada di sisi dua qadhi.
Bila disebut dua qadi dalam istilah ilmu fiqh, iaitu qadi Mawardi dan qadi Ruyanin. Kalau dua orang Syekh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau sebut seorang qadi Husain. Ini istilah dalam ilmu fiqh. Berkata Imam Khatib Syarbini di dalam syarah, berkata Imam Rafi'i di dalam syarah saghir. Berkata dalam kitab Imam Fathul Aziz, iaitu Syarah Kabir. Ini istilah ni kena hafal bagi orang yang nak mendalami ilmu fiqh di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Oleh sebab itu fiqh Syafi'i ni tak boleh orang pandai bahasa Arab mengajar, belum tentu. Dia keluaran bahasa Arab. Mengajar kitab fiqh Imam Syafi'i belum tentu betul. Sebab bukan bidang dia. Bidang dia bahasa Arab. Bidang dia bahasa Arab. Setiap ilmu ada istilah. Orang kata ini balik Mesir, balik daripada Madinah, balik pada Jordan. Orang pandai bahasa Arab, kita suruh dia mengajar fiqh. Dia bukan bidang dia. Hancur. Dia belum tentu dia tahu. Sebab itu bukan bidang. Setiap ilmu dia ada disiplin ilmu. Disiplin ilmu. Macam contoh istilah-istilah yang saya sebutkan, wajib muwassa, wajib mudayya, wajib aini, wajib kifai. Kalau dia kuliah bahasa, mana dia tahu? Kecuali dia mengaji. Ini dalam perlu menjaga disiplin ilmu. Kalau kita bukan ahli, jangan mengajar walaupun orang suruh. Ini mesti jaga disiplin ilmu. Oleh sebab itu bila disebut dua qadi, yang pertama Abu Muhasin Abdul Wahid Ibnu Ismail Ruyani. Paling masyhur kita sebut Imam Ruyani rahimallahu taala. Dan yang kedua iaitu seorang qadi yang alim, Abu Hasan Ali ibnu Muhammad ibnu Habib Al-Mawardi, Imam Mawardi. Kitab beliau begitu banyak. Di antara paling terkenal Al-Hawi Kabir. Nama pun kabir, iaitu 24 jilid. 24 jilid. Kitab yang melengkapi semua. Zaman saya belajar dulu, kitab Hawi Kabir ni masih lagi tidak dicetak manuskrip. Bila guru saya mengajar, bila mengajar kitab Qalyubi, dia kata rujuk dalam Mawardi Al-Hawi Kabir. Kitab Hawi Kabir Kaldai pun boleh baca. Mana bahasanya mudah. Bahasanya mudah. Lebih kurang pada tahun 90-an barulah kitab ini di 90, di antara 92 93 ataupun sebelum itulah 90-an barulah kitab ni dicetak. Barulah dicetak yang pertama kali. Kemudian sekarang ni amailah orang ni pun tahqiq, orang ni tahqiq, diperkemaskan. Pada peringkat awal susah nak cari zaman dahulu. Bagaimana ulama-ulama ni mengarang kitab, boleh mengetahui kitab-kitab ni? Asalnya ia adalah manuskrip saja. Mana kaji dalam tulisan tangan. Bukan sekarang ni cetak gitu. Imam Mawardi. Di antara kitab Ahkamus Sultaniyah, ini paling masyhur kitab. Dan juga membahaskan tentang pemerintahan. Imam Mawardi rahimahullah ta'ala seorang qadi yang alim. Jadi kalau tentang sistem kehakiman, baca kitab Imam Mawardi. Jangan baca kitab ulama lain sebab dia bukan qadi. Sebab dia bukan qadi. Dia tak tahu bagaimana dalam perbicaraan. Tapi nak tahu berkaitan tentang perbicaraan dan apa semua kaedah-kaedah perbicaraan ni, Imam Mawardi. Di antara kitab beliau Al-Hawi Kabir. Dan seterusnya masalah ke-16. Haram membatalkan sembahyang dengan sebab was-was. Ni siapa was-was, dia batal sembahyang. Hukumnya haram dia. Kebanyakan orang was-was apabila bertakbiratul ihram, ia diganggu dengan was-was tentang kesahihannya. Selalu was-was dalam ibadat. Tapi bab makan tak ada orang was-was. Dia kata nak belum makan lagi, nak makan lagi, tak ada. Tapi bab takbiratul ihram, ambil wudu, ada segelintir was-was. Kalau was-was ni macam mana? Maka dengan sebab demikian keluarlah ia daripada sembahyangnya dengan memberi salam. Bila dia was-was, Allahu Akbar, dia was-was,
mai yang fardu zuhur ke fardu asar, fardu zuhur, fardu asar, fardu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia takbir balik, Allahu akbar, dia beri salam tadi. Apa hukumnya? Apa hukum? Ada orang begitu, dia was-was, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, usalli fardal asri, Allah fardal asri 4 rakaatin sampai habis, Allahu akbar, tak puas lagi, dah masuk Allah. Tadi tunai ke qada, tunai ke tak tunai, usalli balik, dia apa? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ni mana was-was, dia salam tadi, apa hukum? Kita tengok huraian ulama. Barangkali ada ustaz-ustaz mengajar, kalau syak takbiratul ihram nak keluar semayang, berilah salam. Betul ke kaedah itu ataupun tak betul? Tuan Syekh kita huraikan. Kemudian bertakbiratul ihram ia pula kali yang kedua dia batalkan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia takbir kali kedua pula, maka berdosa ia. Atau Syekh kita kata dosa. Fahuwa asimun ala kulli halin, dalam apa keadaan pun berdosa. Bila dihukumkan berdosa ni, sebab apa dosa? Sebab Nabi SAW bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Haram itu jelas, halal itu jelas, haram itu jelas. Maka kalau kita nak hukumkan dia haram, mesti ada sebab. Benda tu haram, kita nak katakan dia halal, sebab haram itu jelas, halal tu jelas, mesti jelas lah. Jelas sebab apa dia jadi haram, sebab apa dia jadi halal. Katakan kita beli ikan keli, diternak di dalam satu kolam, makanan ialah babi dan taik babi, atas tu ialah kandang babi, terus-terus kita cakap makannya apa? Taik babi dengan babi mati. Hukumnya aklul jallalah, iaitu memakan benda yang bernajis. Yang najis ini mughallazah, ulama kata hendaklah dikuarantinkan. Mazhab Imam Syafi'i kata sehingga betul-betul tak ada tanda-tanda dah, bau pun tak ada dah. Kalau setakat ada sikit-sikit bau, tak boleh. Sebab ayat Quran menyebut, hadis menyebut al halal bayyinun. Imam Nawawi sebut hendaklah diwahu bisa, dia hendaklah ditahankan, dia dikuarantin, diberikan makanan yang halal sehingga memang betul-betul tak ada bau dah. Kalau ada bau-bau sikit, ini ada tanda babi dia, kita kata. Berkilat-kilat bawah dia ni, ini lagi lah. Agak-agak berapa lama? 3 hari tak cukup. Boleh kita kata boleh lah, boleh tak boleh. Bab makanan, bab benda haram, haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Betul-betul yakin, betul-betul dah jelas bahawa boleh makan. Tak jelas, jangan makan. Baik, ini membabitkan halal dan haram. Oleh sebab itu kaedah ini disebut oleh ulama, kaedah ini al-illatu yaduru ma'a illat, al-hukmu yaduru ma'a illatin wujudan wa adaman. Asalnya contohnya bab semayang ni, mak semayang ni tak dosa. Kita takbiratul ihram memang itulah rukun. Macam mana boleh jadi dosa? Kalau nak jadi dosa, ini dinamakan haram yang mendatang. Setiap haram yang mendatang mesti ada sebab. Ada sebab baru boleh kita kata haram. Hilang sebab tak jadi haram. Apa sebab dihukumkan haram? Tuan Syekh, apa sebab hukum haram? Tuan Syekh jawab. Tuan Syekh akan jawab sebab apa ia jadi haram. Maka berdosa ia hukumnya setiap kali ia mengulangi takbiratul ihramnya. Sebab apa? Ini dia sebab dia. Nak jadikan hukum haram tu, dia datang ke hujah. Kerana semayang yang pertama itu tidak sah, maka tidaklah perlu baginya keluar daripadanya itu dengan memberi salam. Kita kalau semayang kita ni memang tak sah, tak payah beri salam.
Kenapa kita beri salam? Kita tanya, sebab apa beri salam? Dah semayang tak sah. Salam ni lah kerana dalam semayang. Semayang tak sah. Semayang tak sah. Apa kena-mengena dengan beri salam? Jadi kita seolah-olah merasakan kita masih dalam semayang. Maka kita seolah-olah merasakan di dalam ibadat kita beri salam sedangkan dah tak sah. Oh, itulah jadinya haram. Nak bagi contoh, kita tak tahan nak terkentut ni, tak tahan nak terkentut. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kentut batal tak? Sudah batal. Semayang sah ha? Semayang sah, sepatutnya sah lah. Tapi gatai mulut ni, Assalamualaikum warahmatullahi, dia beri salam kali kedua. Kita kata mengapa entah beri salam kali kedua? Alang-alang aku beri salam kali kedua. Semayang dia apa? Batal. Sebab dinamakan tahsilul hasil nama dia. Dah terhasil semayang dia sah waktu salam yang pertama. Kenapa pula kau kata-kata beri salam kali kedua? Seolah-olah dia beri salam kali kedua ni, dia merasakan dia masih lagi dalam semayang. Maka ulama Syafi'i majmun, maka batallah semayangnya. Sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi, kentut, alhamdulillah sah semayang. Habis. Itu perlu diketahui ya. Inilah bandingannya sebagaimana dalam kitab kita. Allahu Akbar. Ulama ni kalau bahas panjang. Dan mengerjakan dengan ibadat yang fasid, mengerjakan ibadat yang dah rosak bukan pada tempatnya adalah haram hukumnya. Mana ibadat dia? Beri salam dalam keadaan ibadat dah tak sah. Kamu beri juga salam, sedangkan salam itu ialah untuk keluar semayang, sedangkan semayang dah batal dah. Kenapa beri salam? Maka perbuatan itu mengundang kepada dosa. Diuraian hujah pertama oleh Tuan Syekh kita. Ulama Syafi'i berhujah sedemikian rupa. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua kata tidak menjadi apa-apa, tapi lebih baik kita ambil pandangan tak payahlah beri salam, sebab ada ulama kata haram. Dan jika sekiranya semayangnya itu sah, kalau semayang dia betul-betul sah, maka haram atasnya memutuskan dia. Nampak ni? Kalau semayang tu dah sah, apa kamu batalkan? Tadi semayang dah sah, kenapa dibatalkan? Maka membatalkan ibadat yang sudah sah, hukumnya haram. Dua-dua haram. Yang pertama tadi pun haram, yang kedua pun jadi haram. Bersalahan bagi al-Imamul Haramain. Tapi Imam Abdul Majid Al-Juwaini dan Imam Ghazali, dua-dua ni sama anak murid dengan tok guru, tidak selari dengan pandangan yang di atas. Maka dua-duanya, siapa tu? Imam Ghazali dan Imam Haramain berpendapat harus memutuskan sembahyang fardu jika waktunya masih luas lagi. Mana dia kontra lah dengan pandangan ulama di atas. Dia kata selagi mana ada dalam waktu tak berdosa. Tapi kalau waktu ini dekat nak habis, dia batalkan, takbir pula kali kedua, masuk waktu lain, itu memang sah haram. Ini Imam Ghazali punya pandangan. Ataupun sembahyang Jumaat dia batalkan, betul, hukumnya haram. Jika waktunya masih luas lagi, dan pendapat ini wajib dikhususkan lain daripada sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat tak boleh, Allahu Akbar dah masuk dah, dah baca doa iftitah, tak ada apa-apa pun, dia batalkan sembahyang. Itu yang dia batalkan sembahyang, hukumnya haram. Ada sembahyang Jumaat. Adapun sembahyang Jumaat maka keluar daripada haram, hukumnya dengan sebab hal kerana wajib berjemaah padanya. Sebab wajib berjemaah. Dan mengikut kaul pendapat yang asah, pendapat yang paling sahih di kalangan ulama-ulama Syafi'i. Asah ialah apabila ulama-ulama Syafi'i ini mengumpulkan pandangan dan melihat pandangan imam. Pandangan imam itu macam hujah tak kuat, Imam Syafi'i. Tapi ulama-ulama Syafi'i ini kata inilah paling kuat.
Tapi tak sebut Imam Syafi'i salah, hanya beradab menyebut inilah yang paling sahih. Kenapa? Beradab dengan Imam Syafi'i. Orang kita ni pula kata Imam Syafi'i salah, tak ada beradab. Ana rijal, anta rijal. Kau bukan rijal, rijal tu jamak. Ramai orang zaman sekarang ni, ana rijal, anta rijal. Ini istilah orang sekarang belagak tu. Aku pun hebat, kau pun hebat. Itu maksud dia. Tak standing kau. Ulama dulu beradab ta'adduban. Apabila Syekhul Islam Zakaria Ansari banyak menyebut pengarang kitab sebelum ini adalah salah, khata, was sahih, begini-begini, terhijab dia bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pengajian waktu subuh begini, dia tanya anak murid dia, malam tadi mimpi dengan Rasulullah. Anak murid dia hebat-hebat, Syekh Imam Rafi, Imam Syekh Ramli, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj. Anak murid beliau di antaranya iaitu yang terkenal Syekh Ibn Hajar Haytami, pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj. Al-Imamul Khatib Syarbini, pengarang kitab Mughni Muhtaj. Ini wali-wali Allah, anak murid semua ni. Mimpi. Entah mimpi. Entah mimpi. Anak tak mimpi pula, dia kata. Dah berapa hari tak mimpi, terputus. Tiada malam bermimpi, macam-macam mimpi lah. Tapi terputus. Dia kata kalau malam nanti mimpi, kirimkan salam. Tunggu Syekh Zakaria Ansari kirim salam. Anak murid ni bermimpi, kirim salam pada Rasulullah. Rasulullah paling. Syekh Zakaria Ansari, dia besok dia tanya, mimpi. Ada kirim sana? Ada. Tapi Rasulullah paling. Orang saling. Nanti tanyakan sebab apa berpaling. Rupanya suka salahkan orang. So, oleh sebab itu Imam Syekh Zakaria Ansari selepas itu semua kitab dia diubah la'alla sawab, mudah-mudahan yang benarnya begini. Qultu, aku kata. Oleh sebab itu Imam Nawawi dia telah rumuskan semua pandangan, dia sebut qultu, aku berpandangan begini, wallahu a'lamu. Lepas diubah la'alla sawab, mudah-mudahan benar begini, mimpi. Beradab dengan ulama, beradab dengan orang yang lebih alim daripada kita. Jangan kita kata tak betul, sesat, bidah, sure tak mimpi Nabi. Sebab kurang adab dengan ulama. Cuba kita tak beradab dengan dia, marah, kita kena beradab. Oleh sebab itu ulama menyebut al-asahhu, tak lebih sahih ta'adduban, kena beradab dengan Imam Syafi'i. Tak sebut Imam Syafi'i salah. Biasalah pandangan ulama ini ada yang kuat, ada yang tak kuat. Itu tak menjadi masalah. Jika bertakbir ihram seorang dengan semayang, kemudian ia memutuskan dia dah takbirat ihram, dia pun batalkan takbir pula kali kedua, jadilah ia fasik. Apa kita apa? Fasik dia kata. Dan makruh bagi seorang semayang di belakangnya. Kalau tu imam ni kejap-kejap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengarang kita ni dia kata apa? Fasik. Berat kata fasik ni. Berat kata apa? Fasik. Jadi ulama membahaskan kata fasik ni dalam kitab Wablul Ghamam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam, karangan Syekh yang terkenal Jamaluddin Ibnu Abdul Bari Al-Ahdal, menyebut dalam muka surat 17, qultu qauluhu sara fasiqan. Adapun Syekh Ibn Imad kata, siapa yang putuskan semayang dalam keadaan tak ada apa sebab, fasik. Dia kata mujazafatun azimatun. Oh, ini dia kata ucapan ni berat sikit, kata. Wa ghayatuhu an yakuna saghiratan. Paling kemuncaknya kalau orang batalkan semayang ni, dosa kecil lah, taklah sampai kepada fasik. Tak sampailah kita kata hukum dia fasik. Pengarang kita ni kata fasik, mana tak boleh jadi tu imam.
Allahu Akbar. Dah tu sikit, Allahu Akbar. Kita di belakang nak tunggu sampai bila betul-betul Allahu Akbar ni. Perbuatan ni boleh jadi pasik. Taklah sampai pasik. Ada ulama bagi komentar, janganlah sampai hukum pasik. Hukum pasik. Sebab nak hukum pasik ni bukan mudah kita hukumkan dia pasik. Bukan dia tak semayang, dia semayang. Melainkan kalau dia tak semayang, sekurang-kurangnya kita kata dia buat dosa. Buat dosa tanpa ada sebab. Kena jangan bermain-main dengan ibadat. Contoh lagi pasik kan. Seorang wali ni ingin menjadi wali. Dalam hukum fiqh mazhab Imam Syafi'i 3 kali aja hakim tanya, "Pakcik, ada calon lain?" Dia kata tak ada. Sebab apa tak setuju jadi wali? Bakal menantu ni okey. Kerja bagus. Dia datang meminang, Kenapa tak bagi dia? Aku tak suka bapak dia. Aku tak suka bapak dia. Bapak punya pasal, anak jadi mangsa. Dia sekufu apa semua cukup. Hakim hanya tanya 3 kali sahaja, tidak lebih 3 kali. Kali pertama, kali kedua. Sebab dia semua cukup syarat dah. Hanya tak setuju dengan bapak dia. Sebab tak setuju dengan bapak dia. Masuk 3 kali, tak boleh. Hukum jadi pasik. Oleh sebab itu tak boleh tanya lebih daripada 3 kali. Kalau 3 kali, fusiqa, maka dihukumkan pasik sebab orang yang buat benda baik. 2 kali saja tanya. Kalau dia tak mau, terus bagi wali hakim. Kerana wali ni wali enggan. Hakim terpaksa, kalau 3 kali hakim terpaksa hukumkan, maka dengan ini aku hukumkan kamu pasik. Kalau kamu pasik, berpindah kepada wali lain. Dia bukan berpindah pada wali hakim, berpindah wali amaat dia. Sebab dia pasik. Tetapi kalau tak pasik, maka berpindah kepada wali hakim. Itu maksud dia. Takkan kita nak hukum ke orang pasik gitu. Sama balik kita qala al-musannifu rahimahullahu taala, tidak sah makmum bertakbirat ihram serentak dengan imam. Ada berapa minit lagi? 5 minit. Imam dengan makmum kita telah bahaskan pada pengajian yang lepas berkaitan tentang serentak. Serentak dengan imam ni kita telah bahaskan ada beberapa hukum yang berkaitan. Ada kala haram. Mana haram ni yang kita nak bahas ni? Iaitu haram serentak dengan imam dalam takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram saja. Imam ni Allah serentak dengan imam. Haram. Macam mana dia? Kerana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kabbaral imamu fakabbiru. Apabila imam takbiratul ihram, iringilah. Fa ni lafa lit ta'qib. Fa memberi maksud diiringi selepas imam takbir, bukan makna kamu serentak. Fa lit ta'qib wa tartib, iaitu fa, huruf fa ni memberi kesan di sudut hukum, mengiringi apa dia. Mana oleh sebab itu ulama menyebut tak sah. Yang kedua, sunat serentak apabila imam amin, kita amin. Ini sunat. Makruh serentak dengan imam dari sudut perbuatan. Imam rukuk sama rukuk dengan dia, serentak rukuk. Imam sujud serentak sujud dengan imam. Imam beri salam pun serentak beri salam dengan imam. Ni jaga-jaga waktu sembahyang tarawih, terutama yang pegang mikrofon di belakang. Saya tengok orang pegang mikrofon belakang ni, imam baru habis salam kedua, baru habis dia dah pegang mikrofon, fadlan minallah dah. Makna dia beri salam serentak dengan tu imam, assalamualaikum warahmatullahi, dia pun silap gaya dia beri salam awal daripada tu imam. Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Kita belum habis salam lagi dia. Kalau dia lebih awal, tidak berniat mufaraqah imam, batal sembahyang. Kalau dia serentak, makruh. Dan harus serentak apa dia? Bacaan.
kita serentak baca Rabbighfirli warhamni wajburni. Dan ada serentak ni hukumnya wajib. Bila tua imam ni baca Fatihah satu nafas, kemudian baca Qul Huwallahu pun satu nafas, menyebabkan kita ni tertinggal dua rukun dengan imam nanti kerana nak menyempurnakan Fatihah kita. Naik rakaat kedua nanti bacalah Fatihah serentak dengan imam supaya kita dapat rakaat. Hukumnya wajib baca serentak. 5 hukum. Sambung sikit kita. Tidak sah makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Apabila serentak makmum dengan imam pada takbiratul ihram, maka tidak sah sembahyangnya mengikut qaul yang sahih. Pandangan yang paling kuat memang tak sah. Dan jika terdahulu dengan takbir imamnya, tidak sah sembahyangnya dengan tiada khilaf. Kalau takbiratul ihram terlebih dahulu dengan sengaja, maka batallah sembahyangnya, kecuali contohnya kita takbiratul ihram, ini imam ramai. Bila imam ramai, kita pun takbiratul ihram. Takbiratul ihram, tengok-tengok bila kita takbiratul ihram, kita ikut imam ini. Rupanya lain tu imam kita. Tu imam kumpulan kita ni, kita bermusafir, tu imam kita di situ. Kita terikut tu imam ni. Kita takbiratul ihram lebih awal, ikut orang ni. Ada takkan arena banyak orang berkumpulan. Allah Akbar. Tu imam aku dia transfer niat, dia tukar niat kepada imam seterusnya. Harus, hukumnya adalah harus. Dia bukan sengaja, hukumnya adalah harus. Dan sah ikutannya, ada ulama kata luput fadilat jemaah, sah ikutannya. Ataupun seorang ni takbiratul ihram seorang-seorang, Allahu Akbar, tiba-tiba datang jemaah ramai, betul-betul pula berdiri sebelah kita, arena artakan sebelah kita pun semua Allahu Akbar seorang-seorang, tiba-tiba datang ramai, tu imam pula betul-betul sebelah kita, takkan kita nak lain daripada orang lain, kita pun tukar niat mengikut imam. Ini takbiratul ihram lebih awal. Boleh tak atau tak boleh? Dalam kitab Fathul Alam menyebut, saya bacakan, lau ahrama munfaridan, sekiranya seorang ni takbiratul ihram sembahyang seorang diri, summa nawal iqtida'a bihi, kemudian dah habis takbiratul ihram berniat mengikut imam, fi khilali salatihi, di tengah-tengah sembahyang ni, harus jaza, harus. Wasahat qudwatuhu, sah ikutannya. Wa in kanat takbiratu muqaddimatan ala takbiratul ihramil imam, walaupun dia lebih terdahulu takbiratul ihram dengan imam. Ini perkara-perkara yang dikecualikan. Kalau Jeffrey sembahyang seorang-seorang, tiba-tiba ramai orang sebelah kita ni ada imam, boleh tukar, boleh terus, tak payah batalkan. Membatalkan dengan sengaja boleh jadi fasik, dia kata. Untuk mengelak daripada itu boleh berniat di tengah sembahyang. Apa buktinya? Buktinya ketika mana Nabi SAW nak sembahyang fardu subuh, dah takbiratul ihram, teringat terlupa mandi wajib. Syiah tak percaya hadisnya. Sebenarnya inilah sumber hukum. Rasulullah SAW menyebut, makanakum, tetapkan tempat sembahyang kamu. Rasulullah SAW masuk rumah dan mandi dengan begitu segera, sehingga terlihat oleh para sahabat titisan air di rambutnya. Mana kesan mandi wajib tadi. Rasulullah SAW terus menyambungkan sembahyang. Bagaimana makmum tadi berniat di tengah sembahyang menjadi makmum setelah Rasulullah keluar dan sembahyang balik. Inilah yang dipegang di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i, tapi bukan dengan sengaja. Betul dia. Dia ada waktu-waktu yang dikecualikan. Sikit lagi kita. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kabbara fakabbiru."
Artinya apabila imam bertakbir, maka hendaklah kamu turut bertakbir. Mana inilah menunjukkan fa itu fakabbiru fa litaqib wa tartib. Fa yang memberi maksud mengiringi, bukan serentak. Kalau serentak batal. Jangan kita pun tunggu Allahu Akbar gitu. Tak sah. Tunggu Allah. Kalau dia habis pun lagi baik. Ataupun Allah dah betul-betul dah takbir, barulah kita takbir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah kita sambung masa akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.